ringan mudarat antara dua mudarat yang berlaku. Memang sama-sama mudarat belaka ni, kuasa pada non-Muslim ni. Tapi kalau tak mengundi pun tetap juga akan dapat putusan. Maka pilih mana yang paling ringan mudarat dia. Okey. Mana yang paling ringan mudarat tu lah kena buat culaan. Okey, dia ni non-Muslim tapi dalam masa yang sama anti-Islam. Yang ni non-Muslim tapi biasa je, buat style dia je. Okey, ini A, ini B. Mana lebih ringan mudarat? Berkabur jawapan. Okey. Dengar baik-baik. Where the money drop, you know. Sebut itu celak mata sikit. Ni cadung A, ni cadung B. Sama-sama bukan Islam. Tetapi bila kita buat culaan, tengok dia ni ada sentimen missionary, ada semangat anti kepada Islam. Calon A. Calon B, dia juga non-Muslim, tetapi dia ni ya biasa saja. Tidak ada satu perancangan lain untuk sabotaj Islam. Maka tentu jawapannya ialah calon B. Siapa dia calon B, datang PKR ke Barisan Nasional ke, tak kisah. Yang paling penting ialah tengok bagaimana latar belakang dia. Yang paling ringan mudarat. Apa yang kita buat undi rosak? Ya Allah. Undi rosak akak. Undi rosak sama macam tak mundi. Baik tak pergi mundi. Baik dekat rumah, pegang remote Astro, tengok labu-labi. Tak payah. Buat apa kita mencipta undi rosak? Habis kau boreh kan? Tak, Ustaz, dulu-dulu kan saya dengar yang kata kalau ni baik kita buat undi rosak. Apa beza tak mundi dengan buat undi rosak? Kita pun tak tahu kita pun buat. Itu sebab kita kena buat sedikit assignment. Kena buat assignment. Contoh yang kedua, okey. Sama-sama dengan Muslim, A, B. Bila kita buat assignment, tengok yang A ni korup, rasuah. Yang ni transparent. Sama-sama dengan Muslim. Mana lebih dengan mudarat? Tentu sekali B. Maka pilih yang B. Ustaz, kalau tambah yang C tu, ada tiba-tiba C tu dia masuk seorang yang Muslim. C. Okey. Katakan C ni Muslim. Bebas, kasih. Muslim ke tak Muslim? Kasar. Perkasa. Saya rasa memang ni ada kat sini. Nombor IC apa? Timbul satu keadaan di sini, iaitu pertandingan 3 penjuru. Yang baik-baik. Magic. Okey. 1, 2, 3. Non-Muslim, Muslim. Okey. Jadi macam mana perhitungan kita di sini? Non-Muslim, Muslim. Para hadirin sekalian, ada 2 jawapan di sini. Pertama, jika sekiranya kedua-dua calon non-Muslim ini tidak memiliki apa-apa kontrak yang disebut tahalluf dengan gerakan Islam, maka wajib umat Islam menyokong calon ketiga yang Muslim. Nah, satu. Akan tetapi, jika sekiranya dua calon yang non-Muslim ini salah satunya membuat tahalluf siasi, kerjasama politik dengan gerakan Islam, maknanya mereka ini mewakili, macam mana ya? Dia kena lepas ke semua. Okey. PKR ataupun Pakatan Rakyat, Barisan Nasional, calon bebas. Pakatan Rakyat ini ada membuat tahalluf siasi. Ini bahasa yang digunakan oleh gerakan Islam. Tahalluf siasi makna kerjasama politik. Okey. Dengan siapa dia? Dengan gerakan Islam. Dalam konteks Malaysia hari ini, semua orang iktiraf PAS sebagai gerakan Islam. Jika sekiranya mereka membuat tahalluf siasi dengan gerakan Islam, dan gerakan Islam mengarahkan supaya
pilih. Biarpun calon non-Muslim, maka pada masa itu wajib memilih calon non-Muslim dengan beberapa syarat. Pastikan syarat ini berlaku. Pertama sekali, dia bertahaluf siasi. Yang kedua, tidak memberi mudarat secara makro kalaupun dia menang sebagai kepimpinan. Maksudnya apa? Maksudnya, katakanlah ada 100 kursi yang bertanding. Okey, yang kes macam ni hanyalah melibatkan 1 ataupun 2 kursi je. Apakah dia memberikan impact secara makro? Tak ada pun. Maka silakan. Kecuali banyak sangat kes yang bertindak kat Malaysia macam ni. Sama-sama non-Muslim, datang calon Islam yang ketiga ini. Okey, selalunya yang ni yang ditaja lah, pengacau dan pengganggu. Okey, berapa kursi? 50 kursi. Pada masa tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau banyak sangat, dia akan mempengaruhi keputusan di parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Dan setakat yang ada di Malaysia tak banyak. Contoh, kalau di parlimen, kalau Selangor, contohnya di Rawang je lah, sama-sama non-Muslim. Dan mungkin difahamkan akan ada calon Islam yang ditaja untuk buat pecah undi. Tapi kalau gerakan Islam kata okey, kami dah buat kajian, dia tidak memberikan apa-apa impact yang negatif secara keseluruhannya, wa imma di DUN ataupun di parlimen, maka silakan untuk kita terus mengundi mereka yang bukan Islam. Tetapi jika sekiranya dia memudaratkan kepada Islam, maka pada masa tidak boleh. Ini perkiraan-perkiraan yang harus ada. Yang paling mahal sekali, yang paling mahalnya ialah pastikan mereka ini ada rangkaian yang gerakan Islam dan dia tidak berpisah. Syarat yang kedua ialah gerakan Islam boleh kontrol kepimpinan ini. Okey, dia naik sebagai YB, boleh kontrol dia. Maknanya under control. Jangan pula okey, naik sebagai pemimpin yang berhormat, tiba-tiba dia yang memegang kuasa eksekutif, dia pula yang lead gerakan Islam, diratah dan dimamah gerakan Islam tadi, pun tidak boleh. Yang paling penting, Islam juga yang menguasainya, Islam yang dominan. Ini kena faham ni. Kena faham dalam konteks siasat syariah, macam mana kita nak susung kedudukan kita. Apa tadi? Boleh macam. Okey. Okey, Ustaz. Lagi satu silakan. Berbalik kepada yang ni tadi, baru ni sekolah pondok kat Kelantan, para ustaz adalah sikit kes tu kan Ustaz kan? Tahu. Jadi apa pandangan Ustaz? Okey. Sekolah pondok dia kata apa dengan pas-pas pun dia kata haram. Jadi tak faham kita, kalau dalam undi pas pun haram, undi apa ni wajib. Contoh. Saya bukan api-api kan, tapi saudara kita yang api. Apa yang berlaku, gerakan yang dikatakan gerakan pondok sekelantan dan sebagainya itu adalah satu kumpulan serpihan dan bukan mewakili view dan pendapat masyarakat di Kelantan. Memang kita tetapi ada gerakan-gerakan serpihan yang saya kata memang ditaja oleh mereka yang establishment daripada tertentu untuk membuat kacau dalam hal ini. Fatwa mereka pun tidak valid, tidak ada wibawa, tidak ada hujah dan nas dalam perkara. Okey, boleh saya teruskan? Ya, boleh gosok lagi. Dulu orang tu dia orang yang bukan parti yang pemerintah sekarang lah. Orang yang bukan parti pemerintah tu pernah jadi adun ke ahli parlimen. Tapi apa yang kami nampak, dia langsung tak buat apa. Dalam perkataan dia tu orang PAS, tapi selama 5 tahun dia jadi adun, dia tak buat apa. Akak masa dia buat apa? Dia macam masalah setempat, macam masalah aksiden, masalah. Okey lah. Orang yang jadi datang, dia tak datang. Baik, cantik soalan tu. Okay.
dengan baik-baik. Ada satu masalah yang melibatkan mindset, attitude dan trend berfikir. Bagaimana rakyat Malaysia didoktrin. Apa dia? YB mesti kalau boleh sentiasa berada dengan rakyat 24 jam. Apa jua event mesti libatkan yang berhormat. Okey. Contoh. Katakanlah ni real yang berlaku ni. Real berlaku hatta di Kelantan sendiri pun. Saya ramai kawan-kawan daripada yang berhormat. Dia kata, Ustaz Azhar, contoh nak beritahu manja tak manja rakyat dididik. Katakanlah okey dia nak pergi ke Mekah. Mesti 3 kali pergi ziarah. Betul? Kali pertama pergi untuk buat doa selamat. Solat hajat doa selamat. Nak pergi ke Mekah ni buat haji. Kali kedua hari dia nak keluar daripada rumah tu. Kalau boleh yang berhormat azan, terbaik. Yang berhormat azan, memang inilah berjiwa rakyat. Okey. Kemudian balik, kena pergi pula. Belum kira dengan event yang lain. Apa lagi? Isteri beranak panggil berhormat. Kucing mana? Panggil berhormat. Semua yang berhormat. Apakah begitu sebenarnya kerjaya sebagai seorang yang berhormat? Kalau dia itu adun, dia bertanggungjawab macam mana untuk mencipta dan memastikan dasar-dasar kerajaan negeri berfungsi dengan baik. Media mereka ialah di Dewan Undangan Negeri. Kalau mereka ini namanya MP Parlimen, member Parlimen, tempat beraksi mereka di Parlimen. Oh, longkang bersumbat, itu JPS, bukan yang berhormat. Tapi dalam mentaliti rakyatnya kena sokong sangat. Kalau lah yang berhormat tu sikut, apa dia buat menyerta. Oh, ni memang menjiwa rakyat. Nak bangang. Betul kan? Ya. Akan kata post accident. Kalau yang berhormat tu pergi angkat, dukung, masuk dalam kereta pun pergi hantar. Ambulans datang, jangan. Tak payah kata saya. Sebab apa? Saya berhormat. Nak sangat. Kenapa? Oh, tu dia yang berhormat berjiwa rakyat. Berlumuran darah membantu rakyat. Sampai kau pekak gunakan kereta dia, tak payah guna kereta ambulans. Begitukah benarnya? Sakit, ambulans sudah ada. Tapi rakyat dimanjakan. Akhir sekali, kerja-kerja yang sepatutnya dibuat oleh yang berhormat tak dibuat. Apa kerja mereka? Iaitulah beraksi secara tuntas dan secara berkesan di Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Akhir sekali masuk DUN, masuk Parlimen, nganga je. Bertambah ekonomi, pegawai ekonomi kerajaan bentang tak tahu apa-apa. Bincang bab politik tak tahu apa-apa. Bincang pada asalnya tak tahu apa-apa. Sebab masa telah pun diberi untuk benda-benda yang tafik, remeh-temeh. Sepatutnya kena buat assignment benda-benda yang lain. Pergilah mana-mana negara yang smart cara berfikir, tidak ada seorang pun yang berhormat buat kerja-kerja welfare ni. Bukan saya nafikan, tapi masalah masa terhad. Yang mindset ini harus ditukar, harus diubah. Kalau di Jakarta sampai ke PK, bagaimana kerajaan telah berusaha untuk mewujudkan perkampungan residensi khas untuk member parlimen. Kan Indonesia kan luas, Jakarta, Indonesia tu. Jadi mana-mana yang berhormat akan duduk di suatu residensi dekat dengan parlimen supaya senang. Mereka sentiasa saja berikan pandangan, buat assignment. Sebab pegang dasar. Ada pekerja lokal tersumbat, itu serah pada GPS. Memang wakil rakyat, tapi konteks dia berbeza. Memang kita tak nafi, ambil tahu, tapi dengan skala yang bagaimana. Jadi maksud saya ialah hatta kalaulah ditakdirkan Azhar Yaakob jadi yang berhormat, member parlimen pekan contoh saya akan banyak berada di parlimen. Saya akan monitor macam mana mentadbir negara negeri.
Soal orang kata sumbang, soal azing rumah kena bahangkan ibu, panggil lah mesin-mesin kajian yang ada. Tapi tak bagi orang kampung, kalau yang berhormat boleh naik bumbung, aku betul ni lah dia yang berhormat berjiwa rakyat. Letih lah kawan ni. Jadi kerja panggil kebajikan macam tu. Jadi mindset itu kena tukar. Dan maaf cakap saya di universiti saya memang sains sosial ni bidang ustaz. Orang-orang Cina dididik secara smart. Secara smart. Kalau pernah sekali interview kami buat dengan rakyat di kapas ni mana? Jelutong. Dia kata dia tak pernah kenal siapa dia kapas ni. Keluarga dia pun tak pernah kenal kapas ni, tapi dia muli kapas ni. Walaupun tak pernah tengok, tapi dia tahu kapas ni buat kerja di parlimen. Cukup kan? Tu dia smart. Kerja orang Cina mentaliti dia. Tapi orang lain tak begitu. Lembu hilang, YB lembu hilang. Apa ni YB? Yang YB dengan bini-bini hilang. Baik, seterusnya. Seterusnya ayat yang keempat, surah Al-Anbiya ayat 73. Temanya ialah rakyat berbangga di hadapan Allah kerana mengikut pemimpin yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnahum a'immah yahduna bi amrina wa wahayna ilaihim fi'al khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin." Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Kerja mereka memberi petunjuk dengan perintah kami kepada rakyat jelatanya. Dan telah kami wahyukan, ilhamkan kepada mereka. Mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kamilah yang mereka sembah. Allah gambarkan bagaimana pemimpin yang kerjanya memberi kebajikan kepada rakyat, bukan monopoli hak rakyat. Kerjanya mendirikan salat, yakni membina hubungan intim dengan Allah, menunaikan zakat, tanda social obligation itu mereka tunaikan untuk rakyat. Maka inilah dia pemimpin yang kita nak pilih. Tapi kalau pemimpin itu hidupnya monopoli, hak aku, hak rakyat, hak aku, maka pada masa tertentu. Jadi para hadirin sekalian, akhir sekali ayat yang kelima daripada surah Al-Imran ayat 104. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, janganlah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi nak pilih pemimpin, dia punya indikator dia Allah sebut yad'una ilal khair, menyuruh kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh pada perkara yang ma'ruf, yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah kumpulan yang berjaya hidup dunia dan akhirat. Jadi para hadirin sekalian, masa tak mengizinkan, kita lagi ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Semuanya ayat berbicara tentang macam mana cara nak memilih kepimpinan. Ustaz anda buat satu kesimpulan mudah begini. Pertama sekali, sebagaimana yang Ustaz sebut di awal tadi, bahawa nak pilih pemimpin, nak undi pemimpin, nak sokong pemimpin, hal yang berkaitan dengan urusan agama. Maksud Ustaznya, apa yang bakal tuan-tuan dan puan-puan nak pangkah bila hari akan datang ini, ada membabitkan soal dosa dan pahala, membabitkan syurga dan neraka, membabitkan redha ataupun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ini tak boleh kita nak menggunakan pakai tepuk dada tanya selera, tak boleh. Sebaliknya tepuk dada tanya iman, tepuk dada tanya Quran, tepuk dada tanya hadis, tepuk dada tanya para ulama. Betul ataupun tidak yang saya nak pilih ni? Betul tidak bukan dengan nafsu kita.
Kau dengan nafsu kita senang je, siapa yang boleh beri projek besar pada aku, itu yang aku sokong. Tak, mesti ikut dengan acuan agama. Kalau agama kata ni yang baik, biarpun dia seorang miskin, biarpun dia seorang yang biasa, maka kita kena sokong. Tapi kalau agama kata tak betul, tak boleh, biarpun kita nampak dia seorang yang berkecuali. Jadi itulah dia para hadirin sekalian yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.